sejahtera dan salam ibu kandung suluh budiman kami ucapkan pada Encik Muhammad Ain bin Syahri selaku pensyarah bagi morfologi bahasa Melayu BML 3053. Jadi kali ini kami akan membentangkan tugasan berkumpulan, iaitu tugasan modul dan inovasi yang berkaitan dengan kata nama. Jadi sebelum kami memulakan pembentangan, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ignabis Anamaringai. Saya Muhammad Arif Shimebir Osman. Saya Charlie Anako. Dan saya Muhammad Syurniza Meja Mustafa. Tanpa membuang masa, kami meneruskan pembentangan kami. Bahagian pertama yang akan kami bentangkan ialah pengenalan. Jadi dalam pengenalan ini terdapat dua perkara, iaitu definisi bahan bantu mengajar dan definisi permainan kad UNO. Jadi saya akan mulakan dengan definisi bahan bantu mengajar ataupun dikenali sebagai BBM. Jadi BBM ini ialah bahan yang digunakan dalam pengajaran untuk membantu guru memudahkan pembelajaran. Dan seterusnya ialah definisi permainan kad UNO. Jadi sebelum saya menerangkan definisi kad UNO ialah kad. Jadi rupa kad UNO adalah macam ini. Ini merupakan kad UNO. Jadi kad UNO ini adalah permainan kad yang popular, yang mana pemain berusaha menghabiskan kad dari tangan mereka dengan menyamakan kad yang mereka pegang dengan kad yang terletak dalam longgok kad. Jadi topik inovasi kami ialah permainan kad UNO kata nama. Jadi permainan kad UNO merupakan permainan kad yang digemari oleh semua golongan usia, terutamanya remaja. Jadi kami memilih permainan ini kerana pelajar yang didedahkan dengan inovasi kami adalah golongan remaja yang tergolong dalam pendidikan menengah rendah. Jadi permainan ini telah diinovasikan dan ditambah peraturan yang mengikut kesesuaian topik kata nama yang diajar dalam pembelajaran menengah rendah di seluruh Malaysia. Pengajaran yang memberansangkan dalam kelas memerlukan sesuatu yang boleh membantu seorang guru untuk menyampaikan subjek dengan yang diajar dengan lebih mudah. Oleh itu, dengan permainan kad UNO kata nama ini, pelajar mampu memahami ciri-ciri kata nama dan penggolongan kata nama yang wujud dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita akan menyentuh berkaitan dengan kata nama am. Kata nama am merujuk kepada perkara, benda dan konsep yang umum sifatnya. Untuk mengurungkan perkara ini, kita boleh melihat pada benda hidup dan tak hidup. Benda hidup ni kita tahu iaitu manusia dan bukan manusia, iaitu dan sewaktu dengannya, asalkan dia hidup. Jadi manusia ni kita merujuk kepada orang. Orang tu macam doktor, pelajar dan sebagainya. Yang bukan manusia ni makhluk yang hidup selain daripada manusia. Kucing, lembu, tumbuhan, bukan tumbuhan, bunga raya. Okey. Seterusnya kita tak hidup. Tak hidup ni banyak sikit. Kita ada tak hidup jenis institusi, tak hidup institusi konkret dan bukan institusi Espra. Contoh. Jadi tak hidup institusi ni yang merujuk kepada satu badan atau institusi yang tak hidup lah. Misalnya sekolah, hospital dan seumpamanya. Untuk tidak hidup bukan institusi yang bersifat konkret, yakni dia bukanlah institusi tapi konkret sifatnya. Kebanyakan kata nama daripada ini ia lebih merujuk kepada tempat, iaitu seperti negeri, bumi dan padang. Dan benda ni boleh dikenal pasti melalui kehadiran perkataan ke dan dari. Seterusnya, untuk yang terakhir, tidak hidup bukan institusi yang bersifat espra, yakni ianya tak konkret, bukan institusi juga tetapi espra sifatnya, seperti keriangan, kegembiraan dan sebagainya. Sekian, itu sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata nama khas. Okey, kata nama khas ni dia terbahagi kepada dua, iaitu kata nama khas hidup dan tak hidup. Dalam pecahan kata nama khas hidup pula, dia terbahagi lagi kepada dua lagi, iaitu kata nama khas hidup manusia dan juga bukan manusia. Untuk kata nama khas hidup manusia ini, dia terdiri daripada nama-nama kita sendirilah. Contohnya ada Ali, Abu, Amin dan sebagainya. Okay, berbeza pula dengan kita tengok dekat sini, bukan manusia. Bukan manusia contohnya kita pernah dengar
Sang Israfil. Dulu waktu kanak-kanak kita ada dengar cerita Sang Kancil. Sang Kancil tu kita panggil sebagai kata nama khas bukan manusia. Sebab dia haiwan, bukan manusia. Kalau macam manusia tadi, kalau kita tengok kan, kita bagi satu contoh. Ali pergi ke kedai. Dia punya kata nama khas manusia itu Ali. Okey, itu perbezaan yang kita boleh lihat di antara kata nama khas hidup manusia dengan bukan manusia. Kalau contoh kita bagi ayat tadi lah, contoh ayat untuk bukan manusia. Untuk bukan manusia kita dapat tengok dekat sini adanya Rafflesia. Okey, Rafflesia merupakan bunga yang paling besar di dunia. Jadi dekat sini kita dapat tengok kata nama khas bukan manusia itu bunga, iaitu nama bunga yang terpaling besar di dunia iaitu Rafflesia. Jadi dekat sini pula kita dah tahu tentang kata nama khas hidup. Kita pergi kepada kata nama khas tak hidup, iaitu kata nama khas tak hidup ni kita boleh merujuk kepada sesuatu institusi, bangunan dan sebagainya lah. Jadi dekat sini kalau kita dapat tengok, saya berikan contoh dekat sini, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Lagi sini kita ada Proton Saga, kita ada Sweden. Sweden nama negara, itu pun termasuk dengan kata nama khas tak hidup. Dan sini kita ada Honda Civic. Honda Civic tu nama kereta lah. Okey, kita bagi contoh ayat satu dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, telah dinobatkan sebagai universiti terbaik di Malaysia. Dekat sini kita dapat lihat Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI ni merupakan kata nama khas tak hidup. Kalau kita tengok salah satu cara untuk kita tengok dia kata nama khas atau tidak, kita boleh tengok dekat dia punya permulaan kata dia tu ada huruf besar UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita ada jenama kereta Proton, P huruf besar. Honda Civic, Honda H huruf besar. Lagi apa lagi kat sini? Kita ada sama juga nama negara Sweden, Singapura, Malaysia mula dengan huruf besar. Jadi itu yang kita kena faham, kata nama khas ni ada dua, hidup dan tak hidup. Yang hidup terbagi lagi kepada dua, iaitu manusia dan bukan manusia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya Chalekong akan mentangkan topik yang seterusnya, itu berkaitan dengan kata ganti nama. Baiklah, seperti yang anda lihat pada slide tersebut, kata ganti nama terdiri pada 3 jenis, iaitu kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri dan kata ganti nama tak tentu. Baiklah, saya terangkan satu persatu. Kata ganti nama tunjuk bermaksud kata ganti yang menunjukkan sesuatu tempat yang menggunakan dua bentuk, iaitu umum ataupun tempat. Baiklah, saya sertakan contoh di mana anda boleh lihat penggunaan kata ganti nama tunjuk ini adalah kucing itu berbulu lebat. Jadi kata ganti nama tunjuk yang dimaksudkan adalah itu. Bermaksud kata ganti nama yang diajukan itu adalah perkataan kucing, iaitu itu yang disebut sebagai kata ganti nama tunjuk. Dan seterusnya, bagaimana kata ganti nama tunjuk pada tempat adalah pesta babulang akan berlangsung di sini. Bermaksud kata ganti nama tunjuk yang dimaksudkan adalah di sini. Baiklah, saya teruskan dengan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri seperti yang kita tahu dari semenjak kita bersekolah di sekolah rendah, terdapat 4 kata ganti nama jenis diri, iaitu kata ganti nama pertama, kedua, ketiga dan kata ganti nama tanya. Saya bagikan contoh bagi kata ganti nama diri yang pertama, saya sedang makan. Jadi kata ganti nama diri pertama ini adalah merujuk kepada diri seseorang yang tengah bercakap dengan dirinya, ataupun yang dalam persekitaran itu dia sahaja yang ada di dalam tempat itu. Baiklah, untuk kata ganti nama diri yang kedua pula adalah comel sungguh muka anak awak. Jadi kata ganti nama diri yang kedua ini adalah melibatkan 2 orang, iaitu seorang yang bercakap akan mengajukan pertanyaan ataupun mengajukan ayat pernyataan kepada orang yang kedua ataupun orang yang diajukan soalan ataupun ayat pernyataan. Jadi untuk kata ganti nama diri yang ketiga adalah melibatkan 2 orang ataupun ketiga orang, iaitu saya bagi contoh, mereka selalu sembahyang di masjid. Baiklah, contohnya saya dan kawan saya akan menanyakan di manakah mereka selalu bersembahyang. Jadi mereka itu adalah orang yang ketiga yang dibualkan oleh orang pertama dan orang kedua. Jadi mereka selalu bersembahyang di masjid. Manakala kata ganti nama diri tanya adalah melibatkan pertanyaan dalam kata ganti nama tanya. Jadi contohnya, di manakah rumah Cikgu Luqman? Jadi kata ganti nama diri tanya adalah di manakah. Baiklah, seterusnya kata ganti nama tentu.
kata ganti nama tak tentu. Baiklah, untuk kata ganti nama tertentu, ini adalah kata ganti nama yang melibatkan pelbagai aspek yang diperlihatkan, seperti sesiapa, mana-mana, bila-bila, apa-apa. Jadi saya bagikan satu contoh. Kata ganti nama tak tentu ialah bila-bila masa sahaja awak boleh berjumpa dengan saya. Jadi tak tentu itu adalah maksudnya bila-bila itu. Jadi awak nak jumpa saya waktu petang, pagi, tengah hari, malam, jadi tak tentu. Jadi awak boleh jumpa saya waktu pagi ke, petang ke, pukul 2 ke pukul 3. Jadi itu adalah dinamakan tak tentu. Baik, untuk yang seterusnya, sesiapa yang terjumpa dompet berwarna hijau, sila serahkan segera ke bilik gerakan. Maksudnya tidak kiralah pelajar mahupun guru besar mahupun guru penolong kanan co-curricular mahupun guru penolong kanan pentadbiran. Jadi sesiapa sahaja yang terjumpa dompet yang berwarna hijau, sila serahkan kepada guru di bilik gerakan. Seterusnya ialah kami tidak pergi ke mana-mana hujung minggu ini. Jadi kata ganti nama tak tentu itu adalah mana-mana. Jadi mana-mana itu dimaksudkan kami tak pergi ke mana-mana tempat, sama ada ke rumah kawan ke tasik ke tapak permainan ke, ataupun ke pantai. Jadi tak tentu tempat itu adalah dimaksudkan dengan tempat yang tidak dapat dicadangkan untuk pergi pada hujung minggu. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Okey, untuk kelebihan permainan kad UNO ini, kita boleh melatih kemampuan menyelesaikan masalah. Apa kemampuan menyelesaikan masalah dalam game ini adalah bagaimana anda hendak menang. Jadi bagaimana anda menyusun strategi, bagaimana anda menggunakan langkah-langkah dan peraturannya. Seterusnya kita boleh meningkatkan kepekaan diri, di mana dalam permainan kad UNO ini ianya ada satu peraturan di mana anda perlu peka, yakni bagaimana anda hendak, bila anda sudah menang, iaitu anda sudah menghabiskan kad UNO anda perlu menyebutkan UNO Games. Kalau tidak, anda tidak menang. Seterusnya, merangsang otak. Merangsang otak ni bila kita ada peraturannya, ada langkahnya, ada strateginya. Jadi permainan ini juga mempunyai peraturannya dan langkahnya yang tersendiri. Jadi ianya merangsang otak. Seterusnya, meningkatkan kemampuan strategi. Strategi di sini bagaimana strategi kita menyusun cara-cara bermain tersebut. Iaitu dalam permainan kad UNO ini kita mempunyai kad-kad kuasa. Yang kad-kad kuasa ini apabila digunakan ataupun mempunyai strategi menggunakannya, ianya memudahkan anda untuk menang. Dan akhir sekali, mengurangkan stres. Seperti permainan-permainan lain, semua permainan mengurangkan stres. Jadi permainan kad UNO ini tidak kecuali untuk mengurangkan stres anda. Kerana apabila kita bermain dengannya, ianya akan melupakan segala masalah yang kita ada. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, salam sejahtera. Kini saya teruskan dengan kekurangan dalam permainan UNO yang kami nyatakan sebagai inovasi dalam kata nama yang telah kami nyatakan sebentar tadi. Jadi, seperti yang anda lihat pada slide yang tertera, jadi kami nyatakan akan kekurangan yang terdapat dalam permainan UNO ini. Yang pertama adalah penerangan permainan akan mengambil masa yang lama untuk difahami, terutamanya kepada pelajar yang pada aras rendah. Jika kita hendakkan pengetahuan yang lebih, jadi kita perlu tahu sesuatu permainan itu bagaimana yang berlangsung. Tetapi kepada pelajar yang berada pada aras rendah, iaitu pada pelajar yang berada di kedudukan kelas yang di belakang, jadi mereka akan mengambil masa yang lama untuk memahami akan permainan UNO ini. Kerana permainan UNO ini melibatkan, yang pertama adalah nombor, itu yang pertama. Yang kedua adalah melibatkan warna. Jadi yang ketiga pula adalah melibatkan perkara-perkara yang telah diajar. Tetapi jika kita tahu pelajar di bahagian aras rendah ini adalah sukar untuk memahami sesuatu topik dengan mudah ataupun dengan pantas. Jadi itu adalah perkara yang kami dapat ketahui berdasarkan permainan UNO itu. Jadi untuk kekurangan yang kedua adalah permainan UNO ini sedikit banyak menimbulkan rasa bosan dan kurang minat. Jadi seperti yang kita tahu, permainan UNO ini adalah berbentuk kad, iaitu kad yang jenis kecil. Jadi apabila didedahkan kepada pelajar, mungkin pelajar pada awalnya dapat berseronok
Tetapi pada akhir apabila sering dimainkan, jadi ia akan menimbulkan rasa bosan dan kurang minat, terutamanya kepada pelajar perempuan, kerana apabila kita melihat pelajar perempuan lebih memilih akan sesuatu permainan yang membolehkan mereka untuk faham akan sesuatu topik. Jadi menimbulkan rasa bosan ini juga bergantung kepada seseorang itu. Jika dia berminat dengan permainan kad, jadi dia pun berminat. Tetapi apabila seorang pelajar itu tidak berminat main kad, dia bukan saja berasa bosan, tetapi tidak tertarik dengan permainan yang diadakan. Itu adalah nombor 2 terhadap kekurangan permainan UNO. Jadi permainan UNO ini juga terdapat segelintir pelajar keliru dengan permainan kad UNO yang dipengaruhi oleh kepelbagaian warna, nombor dan simbol yang ada pada kad. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, kekurangan ini adalah disebabkan oleh kepelbagaian warna, kepelbagaian nombor, dan ada juga kepelbagaian simbol yang menyebabkan ramai pelajar keliru, ramai pelajar berasa macam mengambil masa yang lama untuk memahami akan permainan kad UNO ini. Jadi itu adalah kekurangan terhadap permainan ini. Dan seterusnya adalah keadaan kelas sukar dikawal dengan anggaran 25 pelajar yang dikawal oleh seorang guru. Jadi di sini saya memberi contoh seorang guru mengawal 25 pelajar. Jadi apabila kad UNO ini dimainkan, jadi kawalan kelas itu tidak dapat dikawal dengan baik apabila pelajar terlampau agresif ataupun terlampau gembira untuk bermain permainan itu. Ya betul, gembira itu boleh dipraktikan dalam kelas, tetapi apabila sudah timbul kebisingan, ia akan menyebabkan kelas itu tidak terkawal dan menyebabkan kelas itu sedikit sebanyak mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas yang lain. Jadi serba sedikit kekurangan itu adalah terdiri daripada penerangan yang akan mengambil masa yang lama, menimbulkan rasa bosan, kekeliruan terhadap permainan UNO, dan seterusnya kawalan terhadap kelas yang dianjurkan. Jadi itu sahaja daripada kekurangan permainan UNO. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Okey, daripada kekurangan yang kita tengok sebentar tadi yang telah dibentangkan oleh rakan saya, kita wujudkan satu penambahbaikan dalam kad UNO ini sendirilah. Yang pertama, penambahbaikan dari segi apa? Iaitu penambahbaikan dari segi aspek kinestetik. Okey, kinestetik ini merupakan satu daya pergerakan yang dilakukan oleh pelajar. Kita tak nak bagi pelajar tu duduk satu tempat je. Jadi penambahbaikan yang kita buat dekat sini adalah mewujudkan satu pergerakan. Bagaimana untuk kita wujudkan satu pergerakan? Jadi di sini kita boleh memvariasikan kad UNO ni. Mungkin kita boleh jadikan kad UNO ni lebih besar, kita boleh jadikan dia lebih pelbagai saiz. Maknanya kita dapat mengawal pergerakan, bukan mengawal pergerakan, kita dapat menjadikan pelajar tu bergerak antara satu tempat ataupun ke satu tempat yang lain. Itu yang pertama, iaitu melibatkan daya kinestetik. Yang kedua adalah kita tengok dekat sini adalah penambahbaikan daripada aspek masa. Kalau kita tengok dekat sini aspek masa, kita tidak mahu satu PDP itu berjalan dengan terlampau lama, terlampau panjang. Jadi dekat sini kalau kita tengok, guru yang membantu permainan pada ketika itu wajar menganggarkan masa yang sesuai. Siapa yang memainkan peranan pada ketika ini? Iaitu guru. Guru memainkan peranan yang sangat penting untuk mengawal keadaan kelas pada waktu permainan ini dijalankanlah. Jadi dekat sini kita tengok, kita akan mengurangkan kad UNO yang digunakan, memastikan masa aktiviti itu cukup, dan memudahkan guru, kawalan guru jika terdapat ketua kelas yang menjadi pelajar terlampau. Okey, kat sini kita dapat lihat bahawa penggunaan masa itu perlulah dikawal oleh guru dengan cekap dan juga baik untuk memastikan permainan ini tidak dimainkan terlampau lama lah. Jadi penambahbaikan itu adalah daripada aspek masa. Dan yang terakhir kita dapat tengok dekat sini adalah penambahbaikan daripada aspek inovasi BBM kami itu sendiri, di mana inovasi yang kita boleh buat di sini adalah mungkin kita boleh mereka sendiri kad tu. Kalau kita tengok kat sini, kad UNO itu adalah kad UNO yang sedia ada yang telah kami kita buat penambahbaikan yang sedikit, tetapi mungkin kita boleh buat satu penambahbaikan yang lebih banyak dengan kita menggunakan kad yang lebih tebal ataupun kad yang lebih variasi warnanya dan sebagainya. Itu adalah salah satu penambahbaikan yang kami fikir cukup baik kepada permainan kad UNO kami inilah, iaitu BBM kami ini. Jadi ada 3 perkara yang saya nak tekankan sini untuk sebagai penambahbaikan. Yang pertama adalah daripada aspek daya kinestetik, yang kedua adalah daripada aspek masa, dan yang terakhir sekali adalah penambahbaikan daripada aspek inovasi BBM kami itu sendiri. Jadi saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya.
Baiklah, saya rasa anda tidak sabar untuk mengetahui cara permainan yang akan berlangsung, tetapi untuk mengakhiri pembentangan pada hari ini, saya akhiri dengan kesimpulan secara keseluruhan tentang permainan UNO, termasuklah dengan laporan modul bahasa. Jadi, apa yang kami dapat simpulkan pada hari ini adalah bahan bantu mengajar mempunyai kepentingan dalam membantu guru untuk menyampaikan sesuatu topik itu dengan lebih mudah dan lebih berkesan kepada pelajar, kerana pada hari ini merupakan abad ke-21. Tiada lagi guru yang hanya menyampaikan perkataan, tiada lagi hanya guru yang menyampaikan bahan bacaan, tiada lagi guru yang hanya aktiviti melalui kertas, tidak. Tetapi guru pada hari ini perlulah menginovasikan sesuatu permainan agar ia menjadi lebih menarik dan guru itu dapat dinilai sebagai guru yang kreatif dan berinovasi. Dan seterusnya ialah bahan bantu mengajar bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan. Jadi pada abad ke-21 ini ramai artis-artis selebriti ataupun pempengaruh yang memberikan sedikit idea untuk bahan bantu mengajar. Jadi bahan bantu mengajar itu boleh didapati hanya di hujung jari kita saja. Jadi itu antara mahu ataupun tidak kepada seorang guru itu untuk melaksanakan bahan bantu mengajar yang kreatif dan berinovasi. Dan bahan bantu mengajar inilah yang pastinya dapat memberikan pengalaman pelajar untuk belajar benda yang lain daripada yang lain. Jadi kita dapat tahu apabila pelajar di sekolah menengah ataupun sekolah rendah didedahkan lagi dengan bahan bantu mengajar yang jenis inovasi dan berkreatif, maka pelajar itu mempunyai pengalaman dalam belajar sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi mereka boleh memberitahu ibu bapa mereka bahawa mereka faham dengan apa yang guru itu ajar hanya melalui bahan bantu mengajar itu sahaja. Manakala pelajar itu mungkin berkongsi idea yang guru itu bawa kepada peringkat yang lebih tinggi lagi, mungkin daripada inovasi yang dilakukan oleh guru itu, menjadikan murid itu lebih berinovasi dan kreatif dalam membina sesuatu tugasan. Jadi itu sahaja daripada kami daripada kumpulan A ingin mengucapkan sekian, terima kasih. Yang pertama, para pelajar diminta berada dalam kumpulan beranggotakan 4 orang. 5 kad UNO diagihkan kepada 4 pemain. Terdapat beberapa jenis kad yang perlu dikuasai oleh pelajar yang akan diterangkan sebentar lagi. Yang kedua, sebelum memulakan permainan, pelajar diminta untuk bermain batu, kertas dan gunting atau kaedah yang lain untuk menentukan giliran permain. Yang ketiga, ambil dan buka kad teratas daripada longgokan kad untuk memulakan permainan. Letakkan kad teratas di sebelah longgokan kad dalam kedudukan terbuka. Kad ini digunakan untuk memulakan permainan. Yang keempat, alih keluar kad mengikut warna, nombor atau simbol pada kad yang telah dialihkan dari longgokan baki kad. Pemain di sebelah kiri, kocok atau penyebar mesti mengeluarkan kad dengan warna yang sama, nombor, perkataan atau simbol dengan kad terbuka di tengah-tengah meja. Yang kelima, diminta pemain pertama meletakkan kadnya di atas buangan pertama. Setelah itu, pemain perlu menjawab soalan pada kad yang telah dibuang sebelum beralih kepada giliran selepasnya. Pemain kedua dan seterusnya akan melihat kad yang boleh dikeluarkan serta akan melakukan perkara yang sama seperti pemain pertama. Yang keenam, kad bernombor yang berwarna hijau, kuning dan biru diperuntukkan untuk pemain membina ayat yang ada pada kad. Jika kad yang terbuka di tengah meja ialah kad berwarna hijau, kuning ataupun biru dan bernombor 8, anda boleh membuang sebarang kad nombor warna atau mana-mana kad warna dengan nombor yang sama. Dan seterusnya, berusaha untuk membina ayat daripada perkataan yang tertera pada kad itu. Sekiranya berjaya menjawab soalan, maka kad yang dibuangnya itu sah dan beralih kepada giliran pemain yang seterusnya. Dan yang ke-7, kad bernombor berwarna merah diperuntukkan untuk menjelaskan ciri kad yang ada pada kad. Proses permainannya sama sahaja seperti kad yang berwarna lain, namun hanya memerlukan pemain untuk mengatakan apakah ciri yang ada pada kata nama. Sekiranya mereka berjaya menjawab soalan, maka kad yang dibuangnya itu sah dan beralih kepada giliran pemain yang seterusnya. Kad yang bukan bernombor iaitu memaparkan simbol sahaja adalah dikenali sebagai kad elemen. Terdapat 5 jenis kad elemen iaitu kad cabut tambah 2. Kad ini berfungsi untuk menambahkan 2 kad kepada pemain seterusnya setelah dibuang. Pemain seterusnya perlu mencabut 2 kad sebelum membuang kad miliknya.
Seterusnya, kad langkau giliran iaitu skip turn card. Kad ini berfungsi untuk melangkau giliran pemain seterusnya. Sebagai contoh, pemain A membuang kad langkau giliran kepada pemain B, lalu giliran seterusnya beralih kepada pemain C. Seterusnya, kita beralih kepada kad undur giliran atau kita panggil reverse turn card. Kad ini berfungsi untuk mengundurkan giliran pemain secara arah jam. Sebagai contoh, pemain B mengeluarkan kad ini dan giliran pemain beralih kepada pemain A. Setelah pemain A membuang kadnya, giliran selepasnya berbalik kepada pemain B dan pemain yang seterusnya. Beralih kepada kad while, kad ini berfungsi menukar warna yang dimainkan kepada mana-mana warna termasuk warna semasa untuk meneruskan permainan. Pemain boleh mengeluarkan kad ini walaupun anda mempunyai kad lain yang boleh dimainkan di tangan. Setelah mengeluarkan kad ini, pemain hendaklah menyebut warna apakah yang hendak ditukarkan. Dan yang terakhir, kad while cabut tambah 4. Kad ini mempunyai dua fungsi yang boleh digunakan secara serentak, iaitu fungsinya sama dengan kad cabut tambah 2, namun jumlah kad ini adalah sebanyak 4 kad. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai penukar warna semasa iaitu sama seperti kad while. Dalam permainan ini, sebelum pemain giliran yang seterusnya perlu mencabut sebanyak 4 kad, pemain semasa yang membuang kad ini perlu menyebut warna yang ingin ditukar. Langkah yang ke-9, pemain boleh membuang sebanyak kad yang boleh secara serentak, namun kad-kad tersebut haruslah kad yang sama nombor atau elemen tetapi sama-sama warna ataupun tidak sama. Pemain tidak boleh membuang kad yang sama warna namun berlainan nombor dan elemen secara serentak. Yang ke-10, sekiranya kad seseorang pemain itu berbaki satu sahaja, maka pemain tersebut harus menyebut uno kad. Namun begitu, kad tersebut haruslah kad yang bernombor dan bukan kad elemen. Dan yang terakhir, sekiranya seseorang pemain itu selesai menghabiskan permainannya, maka pemain itu wajib menyebut uno games. Pemain yang belum menghabiskan permainannya harus meneruskan sehinggalah wujud kedudukan pemenang kedua dan yang ketiga. Again. Begitulah cara penyebutan pemain yang memenangi permainan ini, iaitu uno game. Begitulah cara permainan ini dimainkan. Diharapkan inovasi berkaitan kad ini diterapkan dalam pembelajaran kini. Sekian daripada kami. Terima kasih.